Assalamualaikum, Kak Salam Malaysia Madani. Bersama aku Muhammad Azmi, Diam Abar Aibajau, Amis 15 Februari 2024. Jabatan Kehakiman Mahkamah Anak Lat Sabah akan menuat tahun tu. Penubuhan jabatan tu dikau transformasi. Dia mempertabat Undang-Undang Adat Anak Lat, terdapat muan imej anupan berprestij, kopan berkaliber, tak ketua-ketua adat, tak mahkamah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor marak pemerkasaan Mahkamah Anak Latu penedau engkau muat dembuak jawatan kuasa khas Nutan Majlis Al-Ehwal Anak Lat Sabah untuk ngubal pindaan kopan semakan enakmen koordinan anu bengen kaitan. Epan untuk mempenik taraf sistem kehakiman Mahkamah Anak Lat anupan setaraf engkau Mahkamah Sivil kopan Mahkamah Syariah. Datuk Haji berucap ngerasmian penangguhan kursus transformasi kepimpinan ketua-ketua adat cemerlang tak tuaran. Kursus niogo oleh 250 orang ketua-ketua adat, 20 orang ketua anak lat, 40 orang wakil ketua anak lat, 194 orang ketua kampung kok pandangan ketua Jomo Kina. Impian untuk pengen tungan temban dediri jadi bana-bana untuk 6 keluarga anu terpenek untuk temban tak rumah anu boy penenangun dekat program perumahan rakyat termiskin PPRT tak kampung Karangan Beaufort. Projek perumahan PPRT itu binuat oleh Giat Mara engkau kerjasama Perintah Lat. Saya sebagai penerima rumah PPRT ini saya berasa gembira lah. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih teramat amat. Saya amat berbesar hati lah. Hari ini saya mendapat kunci rumah. Tanda kerajaan prihatin kepada kita semua. Dan saya sangat gembira kerana telah mendapatlah rumah PPRT dari bertahun-tahun sehingga kinilah tersedianya rumah yang macam ini. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram marak perintah lekat dedangai agensi akan terus komited nabangan lagi iko keluarga khusus ni tak Dun Lumadan anu perlu rumah PPRT. Ini kita yakin mereka yang menerima rumah ini yang kita dimaklumkan oleh peserta tadi sehingga 17 tahun menanti rumah ini bukan jangka yang pendek, jangka yang begitu panjang. Tak 2022, Dun Lumadan nerima 10 dembuak rumah bau PPRT kok pan 24 siam rumah anu boy penalap oleh Giat Mara. Engkau pan tahun limpas Dun Lumadan nerima 5 buah rumah bau kok pan 47 buah rumah anu boy penalap. Kerjasama darah sembilan pihak terposok no RTM Sabah antara penyumbang tak kejayaan pelaksanaan sampangan tahun bau kina tak pitas. Penganjuran sebetak 10 nambang itu akan penosok di Mul Kings Book of Record sebagai penganjuran festival paling betah tak dunia. Ta 2016 Festival and Record di Malaysia Book of Records untuk penganjuran sebetah 160 jam. Seterusnya Asia Book of Records ta 2011 engkau kejayaan penganjuran sebetah wa umbangi kopan waun songom. Festival ini mengangkat kampung Selimpun Laut, mengangkat daerah Pitas, mengangkat negeri Sabah, mengangkat negara Malaysia ke peringkat dunia. Satu-satunya di daerah Pitas. Jadi pada saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada kerajaan negeri, berterima kasih kepada pejabat daerah Pitas, berterima kasih kepada semua suku kaum. Entedau tupan Sabah FM lekat ging bubut nut ngedayagan festival kok ngendok peluang setemu kebangan peminat Sabah FM tak bahagian utara Sabah tu. Alhamdulillah jugalah ya kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan penganjur untuk keberadaan DJ Sabah FM untuk bersama dengan mereka, dan inilah sebenarnya yang kami inginkan, bukan saja kami berada di studio untuk menyampaikan maklumat dan juga menghiburkan para pendengar, tapi kami ingin bersama dengan mereka. Penjara Lahad Datuk anu bau angkan sinempurnaan perasmiannya lek yang dipertuala Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin tak September bunda. Penjara anu pan nimpon beroperasi Oktober tahun limpas engkau kapasiti 2,500 petemban. Perkara tu boy beneran oleh pengarah penjara Lat Sabah ke wilayah Persekutuan Labuan, Timbalan Komisioner Penjara Nora Musa, boy jumuat ketekuan hormat terhadap Tun Kok Pantoh Puan Haja Dr. Norlida Tan Sri RM Jasni, ta Istana Sri Kinabalu.
kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama Tun untuk memaklumkan berkenaan dengan pengurusan penjara seluruh negeri Sabah dan juga membuat jemputan untuk menjadikan Tun sebagai perasmi untuk penjara Lahad Datu. Sebelumnya, Tun Johar nerima kunjungan hormat Panglima 5 Division Major General Datuk Malik Razak Sulaiman, dia mekilo Panglima Formasi Naungan 5 Division Iono Brigadier General Muhammad Sabirin Muhammad Yusof, anu ngendoali pemerintahan 5 Brigade, Brigadier General Hashim Osman ngendoali pemerintahan 10 Brigade, Kopan Kolonel Muhammad Imran Ibrahim sebagai Komander Artileri Division 5 Division. Proses pengiruan siamatu sepuwak peti undi membiak siampuwau 1,660 siam pengundi warga Indonesia berdaftar untuk Pilihan Umum Indonesia Pemilu 2024 luman lansar tak Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sikot 2,000 pegawai bertugas dalam proses pengiruan undi. Bertutur Tamidia Tak Kota Kinabalu, Ketua Panitia Pemenen Luar Laut Kota Kinabalu, Marwan Wardana, marak dia mengempastian keadaan sentiasa terkawal pengiruan penagi tak dua sesi, Kopan akan selesai diam tempoh 24 jam. Harus dihitung sampai selesai dengan waktu yang 24 jam sejak 1 jam ditutupnya tempat pemungutan suara di Indonesia. Artinya di Indonesia pukul 1 siang ditutup, akhirnya kita 1 jam setelahnya adalah pukul 2 kami memulai. Dengan persiapan tadi kami mulai tepat 2.30 dan sampai selesai kami kasih waktu hingga 15 Februari pukul 12 siang. Kurikulum diam dunia digital masa bertiru. Bana kasigo nindak kakak lagi relevan, entawa adakah pelajar bertiru kakak lagi bengen minat tak kurikulum. Bok-bok ni gulungan introvert. Semimang ni usaha dia mengebentuk kecemerlangan pelajar Somoroto ngerangkum semimon aspek anu nentan sepenuh ni oleh perintah. Nimbon dekat prasekolah ngabut nota peringkat Menara Gading. Ensan pan bagi pelajar buat-buat ni generasi celik IT masa bertiru tu beneran kurang mengebiak diri diam aktiviti meluar. Engkopan Universiti Malaysia Sabah UMS meluak pengendaan anu niat somo. Nutan Karnival Kurikulum Universiti Malaysia Sabah Karkums untuk tema kebudayaan kod tradisional tarang kita kulit sampangan alap bana untuk pan gaya yakin boleh jadi di kod pika dia mengebentuk pelajar untuk lebih berkarya kreatif kod pan inovatif. Ini juga merupakan satu peluang untuk mereka mencungkil bakat dan menunjukkan potensi mereka dalam pelbagai bidang. Jadi saya ingat mahasiswa-mahasiswi telah mengambil kesempatan yang sebaik mungkin pada hari ini seperti yang boleh kita lihat dengan busana tradisional masing-masing menunjukkan bakat dan mengetengahkan latar belakang budaya mereka masing-masing. Apa sebenarnya yang kami harapkan daripada Karkums ini adalah untuk melatih pelajar lebih berketerampilan bukan saja dari aspek akademiknya tetapi secara holistik. Karnival Kokum memang harus dilaksanakan dan diteruskan pada masa akan datang dalam usaha kita untuk menggilap kualiti pelajar yang berperibadi dan mempunyai pembangunan sahsia yang baik. So di sinilah medium dia di dalam Karnival Kurikulum UMS. Banyak yang kami telah pelajari pada selama 14 minggu tu termasuklah cara berlakon, riak wajah, emosi, tubuh badan. Saya dapat keluarkan semua apa yang saya telah pelajari selama 14 minggu tu di dalam Karnival Kokum ini. Saya tidak pernah menari sebelum ini dan tiba-tiba saya menari di pentas yang di mana ramai orang yang melihat. Karnival ini memang perlu diteruskan sebab dia memberi peluang kepada pelajar terutamanya macam mereka mengetuai sesuatu program tu tanpa perlu orang atasan yang buat. Dia orang hanya perlu merujuk tapi dia orang yang melaksanakan. Jadi ini memberi peluang dari segi membina keyakinan dan soft skill pelajar-pelajar UMS. Saya sebelum ni bukanlah seorang yang mudah untuk bercakap depan khalayak ramai, tapi alhamdulillah sekarang ni selepas berkali-kali latihan dapatlah improvement demi sikit lah. Banano perambaan melingkup bok be ini lekat rebung ni kok pandang minyak penesak ruyung pian lek kulit sagu ni.
Epan ngerua perempuan ngam ke penentuan mentaliti bangan graduan untuk kai kulit kejayaan ngai jo diam bidang intelek tapi pan diam bidang co-curriculum kang. Inisiatif Kementerian Pengangkutan muat pengunduhan lesen memandu Malaysia Digital ELMM nempon dembangi Februari limpas kulit reaksi alap lekat jom awam. Tandawan RTM tak penampang kat ropot jom ramai berpendapat pan kulit mesanang urusan gai selain engkau jimat masa kau penkos. Bagi saya yang e-digital tu lagi mudah sebab kita tak perlu bawa yang kad sudah. Sebab kalau kad ni jauh potensi untuk hilang tu tinggi bah. Kalau digital ni kan telefon dengan kita 24 jam begitu. Jadi senanglah. Kalau ditanya pun nanti kasih tunjuk telefon saja. Pendapat saya secara saya punya pribadi lah. Yang dia sangat memudahkan bagi rakyat. Yang pertama kita tidak perlu bawa fizikal kan seperti ini. Dan dia boleh disimpan sebagai digital kan, boleh simpan di handphone, jadi dia mudah lah. Kalau fizikal ni kadang kita terlupa, kadang hilang kan. Kalau saya senang lah kalau ada digital ni, sebab telepon selalu bawa jalan, bawa ke mana-mana, jadi senang lah, mudah. Kalau biasa tertinggal kad, boleh tengok di telepon lah, atau sebaliknya lah. Kalau kita ada tinggal handphone, kan misalnya ada tinggal handphone di rumah, ada IC, JBJ boleh kesan lah dari kita punya IC. Bagi manfaat jugalah sebab satu kita boleh guna aplikasi tanpa membuat lesen di kaunter kan, tanpa menunggu. Kita boleh buat lesen sudah boleh tengok kita punya lesen di online. Jadi kalau kita jumpa ataupun mau tunjuk lesen, kena buka telefon dan tunjuk lesen sahajalah. Kita tidak perlulah berbaris ambil queue untuk ambil nombor, untuk tunggu nama dipanggil buat lesen. Dia muan galakan penggunaan lesen ELMM rebat RM5 benuanan semasa mekebau antawah tak bok-bok kali ni muat lesen niat bengen cetakan fizikal. Epan akan kulit terso sebetar tahun tu. Kopan terpakai tak gai anupan muat permohonan lekat kaunter JPJ, portal MySikap, kopan aplikasi MyJPJ khusus untuk warga negara jo. Begino abar ai bajau ke muabtu. Aku Muhammad Azmi dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.